Assalamualaikum dan hai semua. Terima kasih kerana masih bersama cikgu dalam kelas PDPC online bersama cikgu Rozi Mastura. Terima kasih. Okey, tajuk kita pada kali ini adalah bab 4, pengurusan dan penyediaan makanan, hidangan berasaskan sayuran bagi sajian timur, barat dan vegetarian. Okey, standard pembelajaran untuk hari ini adalah yang pertama, mengklasifikasikan sayuran dan memberi contoh. Kedua, menerangkan cara pemilihan sayuran yang berkualiti. Yang ketiga, menerangkan prosedur penyimpanan sayuran. Hari ini, cikgu bawa kamu melihat sendiri sayur di pasar raya. Jom bersama cikgu melihat sayur-sayuran. Okey, kita cuba kenal beberapa jenis sayuran. Okey, ini adalah kangkung, sawi. Okey, yang purple ni bayam merah. Okey. Dan kita ada juga bayam hijau. Yang ni siau pak choy. Okey, macam sawi lah. Okey. Yang ni kailan. Tapi kurang nampak sikit lah. Kita ada daun sup. Okey, selalu pelajar tertukar daun sup dengan daun ketumbar. Okey, daun sup dia lebih besar. Ini daun bawang. Yang ni daun ketumbar. Dia baunya lebih kuat dan daunnya lebih kecil. Okey, kita ada beberapa jenis cili. Cili merah, cili hijau dan cili padi. Kita ada juga, yang ni apa ni? Ini adalah lada benggala ataupun dikenali sebagai capsicum. Okey, capsicum. Ini limau yang bergerutu tu limau purut, limau nipis dan juga limau kasturi. Okey. Ini kacang buncis yang panjang ni adalah kacang panjang. Okey. Cuba kita lihat kat sini. Dalam standard pembelajaran kita, mengklasifikasikan sayuran. Okey, macam mana kita nak cuba ingat sebenarnya? Kita jangan menghafal, tetapi kita cuba faham mengapa sayuran ni diklasifikasikan macam tu. Contohnya sayuran berdaun. Kenapa diklasifikasikan dalam sayuran berdaun? Okey, untuk memudahkan kita mengingat, sebenarnya klasifikasi ni berdasarkan kat mana kita makan sayur tu. Okey, contohnya kalau klasifikasi sayuran yang berdaun, bermaksud kita makan pada daunnya. Contoh, kita makan sawi, kita makan kangkung, kailan, daun salad, bayam, ulam raja. Semua tu kita makan daun dia. Okey, sayuran berbatang atau pucuk. Okey, yang ni sebenarnya kita lebih makan kat mana? Kita lebih makan batangnya. Kalau tadi mungkin ada yang tanya, cikgu sawi pun makan batang. Tetapi yang utamanya adalah daunnya. Okey, yang berbatang ni kita tak makan daunnya. Tu yang diklasifikasikan sebagai sayuran berbatang atau pucuk. Contohnya asparagus, saderi, kan batang saderi tu. Kita tak makan daunnya, tapi kita makan batangnya. Rebung, tuhau. Tuhau ni makanan Sabah. Dia lebih kurang macam apa tu? Batang
batang apa tu? Alahai. Lupa pula cikgu nak sebut. Bunga kantan. Macam batang bunga kantan. Okey, batang keladi, pucuk paku, tauge. Sayuran berbawang bermaksud kita makan bawang. Bawang ni dia akan ada di bawah pada tanah. Tu cikgu warnakan dengan warna tanah tu, warna coklat. Bawang putih, bawang merah dikenali sebagai shallot, bawang besar, onion. Okey, sayuran berakar atau berubi juga berada di bawah tanah. Jadi cikgu warnakan kat situ dengan warna coklat juga. Okey, sayuran ni kita makan akar dia ataupun ubi dia, bawah tanah. Lobak merah, kentang, keledek, ubi bit. Ubi bit ni dia warna merah. Nanti cikgu tunjuk gambarnya. Ubi kayu, sengkuang. Okey, sayuran berbiji. Kita kena fikir, kenapa nama sayuran berbiji? Sebab yang kita makan adalah bijinya. Contohnya kacang pis. Kita tak makan kulit dia, kita makan biji kat dalam. Petai, kita makan biji dekat dalam. Jering pun sama, kita makan bijinya. Kedas pun kita makan bijinya. Kulitnya keras kita tak makan. Okay, sayuran berkacang, kacang botol, kacang sepat, kacang panjang, kacang buncis. Sayuran berbunga, maksudnya kita makan bunga. Bunga kobis, brokoli, jantung pisang. Jantung pisang tu bunga ya. Itulah bunga sebelum terjadinya pisang. Okey, bunga kantan dan juga bunga kucai. Sayuran berbuah, maksudnya kita makan buah tu, keseluruhan tu kita makan. Contohnya terung, buah terung, tomato, cili, timun, peria, kundur, petola, labu dan juga bendi. Okey, kita pergi kepada sayuran berdaun, sawi. Tadi cikgu dah bawa kat pasar raya tadi kan? Tergambar tak dalam kepala sawi? Okey, itu sawi, kangkung, daun salad, bayam dan ulam raja. Okey. Untuk standard pembelajaran yang kedua iaitu pemilihan. Maknanya dia nak kita tahu nak pilih sayuran yang macam mana. Okey. Satu tips untuk mengingat, kita bukan ingat sayur tu sebenarnya. Yang kita ingat adalah klasifikasi dia. Sayuran berdaun. Jadi, kita nak cerita, nak pilih yang baik itu adalah refer kepada daun tu, sayuran berdaun. Jadi, contohnya, jangan menghafal, tetapi fikir secara logik. Okey, kalau sayuran berdaun, kita nak pilih yang baik macam mana? Mestilah menceritakan tentang daunnya. Jadi, daunnya berwarna hijau, segar dan cerah. Okey, daun dan batangnya rangup. Tidak layu atau berlendir. Kita tak nak sayur yang berlendir kan. Bersih dan tidak berpasir. Okay. Kenapa tak berpasir? Okey, sebab kalau sayur-sayuran tu kita beli yang berpasir, bermakna dia tak bersihkan dahululah sebelum dibawa ke pasar. Jadi berkemungkinan kuman ke bakteria ke akan berada lebih lama lah dengan sayuran tu. Okey. Nak simpan macam mana? Prosedur penyimpanan? Okey. Untuk sayuran lebih kurang sama je semuanya. Kecuali yang berubi, yang berbawang, yang tu je. Yang lain tu semua sama. Simpan di tempat sayuran di ruang pendingin dalam peti sejuk. Nak bungkus macam mana? Bungkus dengan plastik berlubang. Kalau ada bahagian rosak, buang dahulu. Okay, sayuran berbatang ataupun pucuk. Yang kita makan bahagian batangnya ataupun pucuknya adalah tu asparagus, tu batang sadri, rebung, tuhau ni cikgu kata tadi, tuhau.
Okey, dia macam batang bunga kantan. Okey, dan tauge. Pemilihan, ingat. Jangan ingat nama tu untuk kita pilih. Ingat apa kategorinya. Okey, jadi kalau sayuran berbatang, jadi mestilah kita nak batang tu yang rangup, segar dan muda. Bentuk elok, tidak layu atau berlendir. Dan tidak bertukar warna. Okey. Nak simpan macam mana prosedur penyimpanan? Sama je dengan tadi. Simpan di tempat sayuran di ruang pendingin, bungkus dengan plastik berlubang, bahagian rosak dibuang dahulu. Sebenarnya tak susah untuk kita ingat sebab dia ulang perkara yang sama. Okey, seterusnya sayuran berbawang. Okey, bawang putih, bawang merah dan bawang besar. Pemilihan sebab berbawang kan, bawang. Jadi kita nak pilih yang baik, mestilah bawang ni yang mempunyai kulit dia yang bersinar. Tidak bertunas. Okey. Kalau kita beli bawang yang bertunas, nanti tumbuh daun bawang lah. Bermakna bawang tu dah tua. Tidak kecut ataupun lebam. Prosedur penyimpanan, yang ni yang cikgu kata yang berbeza sedikit. Okey, sayuran berbawang disimpan di rak yang perudaraan baik, kering dan gelap. Asing dari makanan berbau kuat. Bahagian rosak, kalau ada bawang yang rosak tu kita buang dulu. Okey. Kenapa kena gelap? Okey. Sebab bawang ni dia mudah tumbuh. Jadi kita tak nak dia terdedah sangat dengan cahaya matahari sebab bila terdedah dengan cahaya matahari dia sedang buat makanan kan. Jadi proses fotosintesis mudah berlaku. Jadi kita elakkan, kita bagi dia tempat yang gelap dan kering. Okey, sayuran berakar atau berubi. Okey. Maksudnya yang kita makan tadi pada bahagian akar ataupun bahagian ubinya. Lobak merah, kentang, keledek, ubi bit. Ni ubi bit ya. Kalau siapa yang tak pernah tengok. Dan sengkuang. Nak pilih yang baik? Yang tidak diselaputi tanah. Tidak bertunas. Tidak kecut. Keras, masih keras dan pejal. Okey, prosedur penyimpanan. Ni sama dengan yang tadi, yang bawang tadi. Okey. Disimpan di rak yang perudaraan baik, kering dan gelap. Asing dari makanan berbau kuat. Okey, bahagian rosak dibuang dahulu. Kenapa? Kalau tak nanti bahagian rosak tu dia akan jadi lembab dan dia akan juga merosakkan sayuran yang lain. Okey, sayuran berbuah. Terung, tomato, cili, timun dan kundur. Nak pilih yang baik, tengok kepada buah kan. Jadi buah tu bentuk dia elok, buah tu dia tidak kecut, tidak calar pada kulit, tidak lebam. Dan kita sebagai pengguna, kalau pergi beli sayur-sayuran di pasar ke, di pasar raya ke, tolonglah jangan picik dulu dengan kuku ke untuk menguji. Sebenarnya kita dah boleh tengok kita dah boleh tengok sebenarnya sayur tu elok ataupun tidak. Dengan mata kasar kita je, tak perlulah nak picik-picik. Okey, prosedur penyimpanan sama dengan yang daun tadi. Simpan di tempat sayuran di ruang pendingin, bungkus dengan plastik berlubang, bahagian rosak dibuang dahulu. Sayuran berbunga, kobis, brokoli, jantung pisang, bunga kantan, bunga kucai. Nak pilih yang macam mana? Tengok bunganya. Mestilah sayur tu berwarna dia segar. Dia tidak lembik dan baunya segar. Okey, ingat bunga kan? Bunga mestilah kita nak yang bau. Jadi sayur yang berbunga ingat nak bau segar.
Prosedur penyimpanan sama je. Simpan di tempat sayuran di ruang pendingin. Bungkus dengan plastik berlubang. Bahagian rosak dibuang dahulu. Susah ke? Tak susah sangat kan? Okey. Okey, sayuran berbiji. Kita ada kacang peas. Kita makan tu yang dalam je. Kita ada petai, kita makan biji petai. Kita ada jering dan kita ada kerdas. Nak pilih yang macam mana? Mestilah biji dia yang kita tengok tu segar dan rangup. Nak makan jering mestilah yang muda dan tidak kecut. Prosedur penyimpanan sama. Simpan di tempat sayuran di ruang pendingin. Bungkus dengan plastik berlubang. Bahagian rosak dibuang dahulu. Okey, sayuran kekacang. Kalau tadi biji, kita makan biji. Sekarang ni kekacang bermaksud sepanjang tu kita makan. Sepanjang kacang tu kita makan. Kacang botol, kacang sepat, kacang panjang, kacang buncis. Tengok beza kacang panjang dan kacang buncis. Kacang buncis tu dia lebih pendek, dia lebih buncit. Pemilihan, kita nak makan kacang mestilah kita ingat rangup. Segar dan rangup. Prosedur penyimpanan, nak simpan kat mana? Sama je. Ada 3 perkara tadi kan. Yang pertama apa? Simpan di tempat sayuran di ruang pendingin. Lepas tu bungkus. Bungkus macam mana? Bungkus dengan plastik berlubang. Bahagian yang rosak dibuang dahulu. Okey, itu saja sebenarnya. Okey. Ingat tak klasifikasi yang kita perlu tekankan? Klasifikasi, contoh sayuran, prosedur penyimpanan dan juga pemilihan sayur yang baik. Okey, cikgu harap kamu semua dapat ingat apa yang cikgu nyatakan tadi. Okey, kita akan jumpa lagi. InsyaAllah. Bye.